Okey, Assalamualaikum semua. Saya start sharing pada malam ni berkenaan dengan uh, web impian lah. Sejarah saya bina web impian dan tip serta kongsian berkenaan macam mana saya involve dengan web impian lah daripada awal sampai sekarang lah selama hampir 14 tahun dalam industri. So, terlebih dahulu saya kenalkan sikit mengenai syarikat web impian Sdn Bhd ni. Kita uh, diasaskan pada 2010 dan oleh tiga partner, sebenarnya tiga partner. Cuma yang latest ada dua partner, saya dengan Ramzi. Uh, saya mostly bahagian management dengan sales, marketing, bab cari duit, cari urus syarikat. Technical side mostly saya bagi kepada Ramzi lah. So kita punya vision ni kita ambil inspirasi lah. Tencent sebagai satu inspirasi kepada kita, di mana Tencent ni dia banyak solution. Tapi cerita dia tu satu sejarah yang panjang lah. Cuma dia banyak solution. Yang solution dia tu dia banyak provide pada rakyat Cina dan menjadikan dia salah satu company nombor satu lah IT di Cina. So ini kita punya dream lah. So kita banyak buat innovation juga. Kita banyak buat software yang kita bina sejak daripada 2010. Dan masa sama kita ada advisory board. Kita ada penasihat-penasihat daripada satu ex-bos Amla, Datuk Khalil. Lepas tu kita ada pensyarah pada UMK. Jadi pensyarah UMK ni, pensyarah UMK ada daripada KHR Tax Konsultasi. KHR ni Khairuddin Hamsuddin Razi. Kalau tak silap lah. Khairuddin ni yang pernah jadi CEO Petronas. Tapi dia dah tinggalkan KHR ni bagi kepada Pak Kusyah ni. Jadi Pak Kusyah ni yang handle KHR sekarang dengan partner dia, Razi. Dan kita ada fintech, uh, penasihat fintech dari fintech itu Ahmad Fazli lah. Dia banyak buat integration dengan fintech. Okey, sekejap saya add tim saya. Tim saya dah masuk. Saya kena add dia sebagai co-founder untuk approve. Okey. Uh, Minta Mazni untuk co-host. Okey. Kita juga ada penasihat syariah. Kita lantik Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Penasihat syariah untuk tiga produk kita lah. Bayar cash, SMS niaga, meniaga. So setakat ni achievement kita ni yang 2003 lah. 2023 kita ada hampir 4,000 lah, 4,000 lebih klien. Kita punya media, kita ada media online, 46 juta punya page view. Kita ada communication platform, dah 200 juta lebih lah. Dia punya processing yang keluar keluar daripada kita punya platform, lebih daripada 200 juta lah. Transaction untuk fintech kita dah lebih daripada 72 juta lah. So ini kita punya achievement setakat ni, dan kita dalam industri ni sejak daripada 2010 hingga 2013 kita dah ada beberapa klien yang besar lah. Antaranya GrabFood, Foodpanda, Siti Khadijah, Mr. DIY, Maybank yang hire kita directly lah. Maknanya kita punya invoice tu uh, kepada syarikat dia orang. Macam Maybank, kita bagi invoice kita pada Maybank. Dan ada beberapa job lah ada Maybank. Dan banyak lagi syarikat lain, Seafoodbud, Air Kelantan, Simplicity, Aura White, Sugar Bomb. So kita bertuah lah diorang, Tuhan buka peluang kepada kita melalui diorang ni. So kita pecah kepada empat lah. Kita ada web service, kita ada media, kita ada fintech, kita ada communication. So kita pecahkan semua tu kepada, kenapa kita buat semua tu, sebab kita nak provide digital ecosystem lah kepada MSME. Actually kita cubalah untuk providekan yang terbaik kepada klien kita lah. Sebab kita, saya akan cerita lah kita punya pengalaman dalam web impian ni pada sikit lagi. Tapi ini sejarah kita punya produk. Kita start dengan laman web, maknanya servis membina website
pada 2010 dan pada 2015. So 5 tahun pertama tu kita struggle dengan website lah. Pada waktu tu sebenarnya kita ada konflik identiti. Website ni sekadar untuk cari makan lah. Tapi kita ada dream yang lebih besar pada waktu tu. Cuma kita tak capai sebab benda yang kita buat tu cara yang salah. Kita nak bina startup yang dibeli oleh Google. Sebelum kita set up web impian ni, saya bekerja dengan Flabiz Network yang di bawah Adli Mokhtar dan juga partner dia lah. Di bawah dia tu ada Hasbul Arif, Hasbul Akil dan Akif Azizan yang bekerja yang partner sekali. So kita buat e-commerce. Pada 2009 tu kita buat e-commerce, kita lancar e-commerce, kita lancar landing page yang macam sekarang ni OnPay apa semua tu kita dah buat pada Mini Niaga nama dia pada 2009. So 2010 ni kita nampak kita boleh pergi lebih jauh dengan cipta pelbagai solution yang mungkin dibeli oleh Google dengan harga banyak lah. Google masa tu banyak acquire startup dengan nilai 50 juta, 100 juta, membuatkan kita nak cubalah. Dan cubaan tu tak berhasil. Hanya lama web sahaja yang survive sebagai bisnes kita yang utama sebab dia provide cash flow. Provide cash flow dan provide income lah. Next 2015 tu kita kembangkan sikit, ubah sikit kita punya strategi. Kita sebab masa ni dah ramai dah yang start buat web design semua dan e-commerce meletup pada 2012 melalui Facebook. Facebook meletup di Malaysia ni 2011-2012 tu dia orang meletup. Mostly 2012 lah. Mana-mana yang berniaga pakaian 2012 ataupun apa-apa produk pada 2012 dia orang macam uh, dapat jackpot lah. Dia orang iklan RM10 dapat sale RM1,000. Ada yang lebih hebat lagi dapat RM5,000 lah sale. So dia orang boleh buat duit banyak. Dia orang iklan RM1 juta, dia orang dapat sale RM15 juta, RM10 juta masa tu. So bila dia orang berjaya, dia orang ada bajet lebih. So dia orang invest pada infra lah, antaranya web dan application yang sepatutnya bantu dia orang lah. So kita buat aplikasi niaga dan masa sama kita ada side project Daily Makan, Daily Rakyat. Ni projek media kita lah. Seterusnya pada 2016 kita buat platform yang macam Blaster sebab requirement daripada klien kita yang kita jaga. So dia orang nak ada Blaster sendiri. Macam tu kita pun develop lah SMS Niaga, email Niaga. Jadi email Niaga, SMS Niaga ni kita start 2016 lagi. 2015 ni domain hosting. Aplikasi Niaga ni sebenarnya domain hosting. Mostly fokus pada domain dan hosting. Cuma kita hanya fokus pada internet client pada waktu tu sampai sekarang lah. Untuk next kita tak umum lagi apa yang kita nak buat. Dan pada 2016 tu juga kita ada provide Office Niaga. Office Niaga ni nama untuk servis custom email lah. Jadi kalau ada syarikat yang nak nama dia sendiri, aliassyarikatsaya.com, sama ada menggunakan Smarter Mail sebagai backbone ataupun kita juga merupakan reseller Google Workspace punya reseller. Pada waktu tu memang kita boleh apply lah. Ada kelayakan dia yang kita meet pada waktu tu. Sekarang kalau nak apply, saya tanya itu Google, 4-5 tahun lepas saya tanya, dia kata perlu minimum deposit $40,000 katanya dia lah. Tapi boleh apply je cheaper. Tapi nak ceritanya, kita adalah Google reseller. Lepas tu 2019, maknanya 3 tahun punya gap tu, kita maintain macam biasa. 2019 tu kita venture kepada Bayar Cash. Bayar Cash, fintech. Kita punya fintech sendiri untuk support klien sendiri. Pada asalnya memang kita nak support pada klien kita sendirilah. Dan sama-sama kita ada side project media juga, Gila Deco. Pada tahun lepas dan tahun 2022 kita ada beberapa projek lah kita buat. Go.my, Beri Salam dan KOL. KOL ni bawah media lah. Itu saya akan cerita juga. Jadi Beri Salam ni satu platform untuk NGO manage dia punya donation. Dalam 2020 sampai 2023 lah, the rising of NGO lah. Untuk sekolah, untuk madrasah. Jadi marketers jumpa dia orang dan provide servis kepada dia orang. Dan madrasah, especially yang ustaz-ustaz ni sebenarnya yang betul-betul lah, dia memang fokus mengajar. Jadi tak sempat cari duit, tak sempat berniaga.
Jadi marketer ni boleh bantu dia orang. Itu yang kita jadi nampak ada peluang untuk kita provide khusus lah untuk beri salam ni sebagai platform NGO. Okey, saya bawa lagi ke depan. Mail Niaga ni kita ada dua version. Satu version yang lama, satu version yang baru. Yang lama ni kita subscription dia berbayar. Jadi subscription bulanan. Maksudnya orang tu kena bayar sebulan based on katalah dia ada subscriber dia 50,000, dia kena bayar lah RM100 ke RM200 ke setiap bulan. Dia pakai ke tak pakai dia kena bayar. Itu yang model yang pertama lah. Model ni famous pada waktu dulu lah. Pada waktu zaman 2012 ke atas tu sampai 2020 tu famous lah. Sekarang pun ada lagi, cuma orang dah hybrid dah. Dia hybrid, commitment fee kecil, per reload, per kredit. Tapi kita ada Mail Niaga version 2, dia tak ada komitmen, dia hanya per reload sahaja. Maknanya reload dapat kredit boleh blast. Itu yang latest kita punya lah, version kedua. Kita ada dua version. Satu version lama kita tak kacau. Orang yang pakai, pakai. Orang yang version baru, nak pakai, boleh subscribe baru. So yang mana affiliate yang pakai yang lama masih jalan lah. Sama juga dengan yang baru. Kalau siapa yang pakai yang baru, kita tak matikan version-version yang kita ada. SMS pun sama, kita ada dua version. Version 1, version 2. Yang lama kita tak matikan, yang baru pun kita masih ada. Ini Office Niaga. Kita pakai email. Uh, kita punya reseller tu Google 2009. Ya, okay. Ini produk-produk yang kita ada lah. Ini produk-produk ni tak banyak yang saya akan fokus. Saya cuma cerita lebih kurang lah. Yang dekor dengan ni ala-ala uh, yang dapat job daripada review lah. Job review banyak. Bayar cash platform. Ni kita kira pengenalan lah web impian sebelum masuk pada topik. Okay, so ni case study yang kita buat kat klien lah. Klien kita sendiri, Global Peace. Aman Palestin. Aman Palestin salah satu klien kita lah. Dan dia ada problem sekarang ni. So, dia tak aktif lah sekarang ni. Main bank. Dia guna servis kita lah. Review punya produk. Dan promote. Okay. Ni kita punya cerita. Ikut. Orang ni otai kita lah. So, team kita lebih kurang 24 orang lah. Plus minus. Yang ni dan 2023 punya cerita. Ni dah last. Masuk pada apa sharing kita. Okay. So, sharing ni yang berkaitan dengan impian jenis lah. Saya akan banyak sharing selepas ni lah sebab saya fikir saya pun nak share lah apa yang kita lalui setakat ni. Pada waktu 2010 kita start laman web tu, kita agak uh, buat untuk survive lah. Servis laman web ni buat untuk survive. Masa tu kita ada tengok lah, saya tengok beberapa industri leader pada waktu tu. Antaranya banyaklah, ada juga yang saya tengok tu ada kat sini. Dia buat banyak job lah. Dia ada wonderful portfolio. So pada waktu tu kita imagine lah bila kita boleh dapat macam ni. Boleh dapat satu portfolio yang job-job yang besar-besar, yang power, yang nama besar. Jadi pada 2010 tu memang kita tak banyak job lah yang besar-besar. Masa tu kita baru start web impian lah. Kita start web impian dan job yang paling murah kita dapat lah. Satu website yang cantik, yang function yang terbaik. Kita charge dalam lebih kurang RM300 je. Masuk domain hosting pada waktu tu lah. Masa tu team saya, partner saya tu Ramzi, dia buat dengan custom lah, CSS, HTML. Kita tak buat. Masa tu tidak famous lagi apa. Macam sekarang ni ada platform-platform dia, Builder tu tak ada lagi masa tu. Semua kena sama ada pakai template ataupun uh, CSS sendirilah. Apa yang nak tu. Jadi waktu tu web dengan CSS pun kita ambil 300 je paling murah untuk survive. So pada zero jugalah masa tu. Apa yang kita buat ialah kita cari knowledge lah. Kita study.
pada waktu tu macam saya cerita tadi, kita punya work impian ni kita aim untuk develop apps dan jual kepada uh, Google lah. Itu target utama. Dan kita banyak buat app pada waktu tu. Ada features banyak dalam amaz.my, apps yang kita buat melalui bersama dengan programmer, partner saya dan masa tu lah programmer. Namun kita punya perjalanan waktu tu bukan salah langkah. Startup yang dibuat di Malaysia waktu tu tidak agresif dari segi funding, environment. Jadi kita survive seorang-seorang itulah, tanpa assistant daripada sekeliling, menyebabkan kita dry, kita habis dana, kita balik fokus pada laman web. Dan uh, pada waktu tu kita study, cari peluang, kenal market laman web. Laman web pada waktu tu pun tidaklah berapa uh, menjadi keterujaan usahawan lah. Usahawan tak berapa nak ada laman web ni. Masa tu Facebook pun tak berapa kuat lah. Tak berapa buat bisnes lagi. Ada iklan, ada FB ad lagi masa tu. 2010 tu seingat saya macam tak ada lagi kot. Masih bergantung pada email marketing. Email marketing, forum one cyber, dan geng-geng bloggers yang power, yang ada list. Masa tu mereka yang ada list subscribers 100,000, 50,000, dia anggap sebagai dewa jugalah. King lah. Sebab dia orang senang print duit. Dia buat series of email. Di antara legend-legend tu yang kekal sampai sekarang, salah satunya Akif Hafizan. Uh, yang kekal lah antaranya Akif Hafizan lah. Banyak lagi yang lain, tapi salah satu yang lokal lah. So pada waktu tu kita study lah. Market memang susah untuk terima nama web. Based on experience, kita, saya banyak menjual. Waktu kecil tu saya menjual tipau, ada kredit SMS. Saya kecil lagi saya dah jual top up telefon jual juga. Abang saya dia dah buka kedai nuncit, hypermarket, ada kedai telefon. Lepas tu saya jaga kedai telefon dia. Lepas tu maknanya pengalaman menjual tu ada. Jadi saya gunakan pengalaman dengan knowledge yang saya ada tu untuk lupa juga. Pada waktu tu memang kena study. Saya study banyaklah dari segi bacaan buku yang kita baca ni semua advance. Masalah cerita ni semua advance. Tapi kita kena gabung dengan uh, mentor-mentor lah. Mentor ni, kalau kita sebut mentor macam nampak macam sifu sangat. Sebenarnya orang yang berpengalaman dalam bisnes. Sebab kita kadang-kadang information banyak, kita tak nampak mana satu yang sesuai untuk kita. Macam kita tengok kalau orang lelaki tak pernah kahwin lagi, dia nak tengok semua perempuan kat depan mata dia ramai. Mana satu jodoh dia? Dia tak tahu yang sesuai dengan jiwa dia, yang kena tu, yang kena ni. Jadi kadang-kadang kita minta pandangan orang yang pengalaman untuk bagi nasihat sikit sebanyak bila kita hadapi uh, kekeliruan, masalah, kita hadapi uh, cabaran yang besar. Kita nak tanya orang yang betul dalam berpengalaman untuk bagi nasihat sikit sebanyak. Jadi itu adalah salah satu knowledge yang penting lah, supaya kita tidak bersifat uh, uh, tak logik. Untuk buat decision, kita kena ada option-option yang kita boleh achieve dan boleh deliver. So baru kita boleh buat decision yang efektif. Kalau tak, kita akan lekat lah. Kita plan nak bisnes, kita nak target 1 juta, tapi kita tak ada option-option yang tak bawa kita pada 1 juta. Memang tak dapat lah. Jadi pengalaman pada waktu tu dengan menjual, dengan tanya orang semua, yang bacaan buku ni salah satu motivasi lah, mostly motivasi. Kita pergi kepada networking. Jadi saya pada waktu tu approach networking, sebab pada waktu tu saya rasa kita tak ada subscriber list, sebab kita start pada zero. Kita just pergi program. Pada waktu tu 2010 lah, bukanlah koro sangat 2010 ni. Tapi 2010 tu tak ada FB ad sangat. Mostly masih uh, post dekat Facebook pun suka-suka, macam Friendster, zaman-zaman Friendster, MySpace, apa yang sempat lah. Tak adalah nak business sangat, macam suka-suka gitu ya, apa buat hari ni, tengah makan ni. Itu yang wujud Foursquare tu, tengah ada kat sini, tengah ada kat situ. Pada waktu tu lah punya cerita. Sekarang ni dah lain dah environment dia. Jadi networking ni masih valid dan sah melalui program-program. So saya join lah program-program.
uh, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Pusat, NGO yang buat dekat KL tu banyak lah. Masa tu saya dekat KL lah, Bandar Baru Bangi. Uh, Bila dah lama ni, saya realise lah, networking kita ni, kita kena cari orang yang sebenarnya ada duit. Tapi orang yang ada duit ni sebenarnya kita tak dapat job lah. Saya dapati sepanjang saya pergi networking, jumpa orang hebat-hebat ni semua ni, susah lah dapat job direct daripada dia orang. Dia orang akan bagi inspirasi, motivational, knowledge, pandangan yang mana mungkin kita akan teringat pada waktu-waktu yang terdesak. Ini saya pernah join Dewan Perniagaan Melayu Malaysia lah. So, bukan, ini Dewan apa? JMB, Gabungan Muda Berjaya. Yang latest dia orang buat uh, Kongres Ekonomi Bumi Putera. Yang latest yang ada, yang PM Ads pergi apa semua tu. Itu yang latest buat. Tapi yang zaman dulu, saya pernah pergi 2000 berapa ni ya? 2013 ke 2012. Ada Tan Sri Syed Mokhtar lah. Pada waktu tu, dia berucap dekat program tu, mic dia memang jauh. Dia tak dengar sangat. Dia cakap apa-apa pun tak dengar. Tapi Adli Mokhtar ni bos saya dah. Dia bos saya 2009, 2010. Dia catat 7 nasihat apa semua Syed Mokhtar. Dia catat benda tu. Dia masuk dalam blog dia. Viral blog dia. Lepas tu orang copy paste. Sampai sekarang dah ada. Dalam mana-mana artikel pun saya rasa ada. 7 nasihat Syed Mokhtar. Pada waktu tu Syed Mokhtar tu cakap memang pengalaman hidup dia lah. Berniaga lori buruk, berniaga beras apa semua. Syed Mokhtar ni ada pada mana tu kerana faktor utama ialah Ketua Setiausaha Pembendaharaan Kementerian Keuangan. Ni Tan Sri apa benda Irwan Seriga Abdullah ni yang masuk paper apa semua tu. KSP ada mana-mana tu. KSP tu yang paksa dia datang. KSP cerita setiap bulan dia meeting dengan Najib untuk discuss berkenaan projek-projek yang bernilai 100 juta ke atas. So projek yang dalam 100 juta ke atas ni tak banyak orang syarikat dalam Malaysia boleh buat. Antaranya Gamuda dia cakap. Syed Mokhtar punya syarikat. Ada 5 lebih kurang lah. Jadi 100 juta projek ni setiap bulan ni ada. Buat tu, buat ni. Nak bagi kat siapa? Jadi 5 orang ni je yang akan dapat. Sebab dia orang je ada capability untuk buat projek skala besar. So Syed Mokhtar pun turun sebab faktor tu lah. Dia projek tu dia nak, dia kena buat PR lah dengan KSP pada waktu tu. So dia turun. Kita jumpa, dapat networking. Dapat knowledge lah kat sini. Dan sekeliling ni partner tim lah. Ini yang mencetuskan dari media saya. Ini saya punya tim lah yang mencetuskan dari media juga. Dia sekarang ni run Desukan. Itu kuat, popular lah Desukan. Ini penulis Desukan. Ini saya. Dia lah plan. Dia kata pegang tangan Tan Sri. Lepas tu ramai-ramai ambil gambar. Dan gambar ni masuk dalam paper. Alhamdulillah, boleh lah. Ada gambar lebih terang sikit saya ni. Tapi cerita lain lah. Ini yang tahun lepas Siti Khadijah punya founder dengan anak dia lah. Pengarah urusan juga lah. Tapi Alhamdulillah kita dapat job pada Siti Khadijah. Bukan melalui dia direct. Kita ada uh, networking yang kenalkan. Kalau kita present direct, saya rasa tak dapat job. Networking yang ceritakan, tu yang kita dapat job lah. Daripada Siti Khadijah. Salah satu achievement yang terbaik kita lah setakat ni. Antara yang terbaik job dengan Siti Khadijah. Ini pun Alhamdulillah satu achievement jugalah. Kita dapat job pada Siti DK Holdings. Ini CEO dengan CEO dia. Sepanjang 2016 sampai sekarang saya rasa tak pernah jumpa lagi Siti Nurhaliza dengan Datuk K. Jumpa jauh-jauh tu ada tapi saya tak pergi dekat. Tapi sepanjang yang saya tahu dia orang agak cerewet lah. Dia nguruskan Siti DK apa semua ni Datuk K je. Datuk K ni dia cerewet lah. So, pada waktu mula-mula dapat job tu kita tak berani nak present dekat direct kat Datuk sebab takut dia komen apa semua jadi susah pula kita. Dia punya designer pun berhenti sebab masa zaman dulu dia buat JV uh, Asia Tony Fernandez offer free gambar city atas kapal terbang tu. Jadi designer dia buat lebih kurang 300 design, 300 tu dia tolak. 300 pattern design untuk letak gambar city dalam apa di luar kapal terbang tu. Jadi designer tu give up, berhenti. Masa tu kita masuk ambil job. So masa tu kita fikir kalau direct present ni mampu aku. Itu yang kita deal dengan CEO dia. CEO approve, dapat masuk duit. Datuk K beres dah. Masuk duit je, Datuk K dah beres. Sampai sekarang lah.
Ni Al Ihsan. Sama juga kita tak pernah dapat, kita dapat review je tapi ringkas sangat lah. Untuk mostly macam saya cerita lah, kalau dengan orang kaya ni susah nak dapat job. Kalau dapat pun tough lah job dia tu. Tapi ada kalanya tak berbaloi dengan harga, ada kalanya berbaloi. Tapi sepanjang saya networking ni, yang berbaloi tu Siti Khadijah lah. Yang lain tu knowledge, experience dengan sharing lah. Saya pernah juga ada yang Tun Daim Zainuddin punya sharing pada 2000 berapa tak. Yang bawah ni lah, JMB tu. Mostly dia pasal, dia Tun Daim ni dia buka bank apa semua kan. Lepas tu dia jual bank, dia bersara, dia duduk dekat KL. Pasal bisnes dia kurang sangat cerita, tapi cerita pasal ekonomi dengan nak jadi politician lah. So dalam tu ada YouTube yang viral tu, YouTube yang saya pergi lah tu. Jadi orang kaya ni 1% ni mostly kita dapat knowledge lah, knowledge experience. Kalau dapat job, betul-betul dapat job yang memang dia nak cari vendor, alhamdulillah. Kalau tak, kita akan dapat yang kecil-kecil je, yang subcon, agak agak tough lah. Dan job tu requirement dia tinggi. Kita nak meet agak sukar. Tapi ni asas yang kita buat lah. Yang bila kita pergi program tu, kita akan jumpa ramai orang. Dan ramai orang tu, selain daripada VVIP tu, yang biasa-biasa tu, itulah kita punya market. Dan job-job tu lah yang support, yang kecil-kecil, yang support kita. So daripada tu, kita bina credibility. Ini pengalaman work impian lah. Maknanya kita bina credibility sikit-sikit. Kita bina credibility sehinggalah kita dapat salah satu job yang agak memberikan perubahan dalam work impian, itu kita dapat job daripada Sifu FBX. Sifu FBX masa tu belum start lagi Sifu FBX. Dia buat Jamal online marketing, Jom. Ringkasan dia Jom. So ni cerita lama lah, sebab Sifu FBX ni 2014 sampai 2023. Maknanya masih membantu kita lah. Kita dengan dia masih long term punya klien lah. Uh, dia puas hati dengan hasil kerja tim kita. Dan dia promote Wan Impian ni dalam seminar dia. So lagi banyak lah klien-klien dia datang ke kita, alhamdulillah. So salah satu rezeki lah. Kita ada buat juga masa tu untuk Azam Osman. Kita ada buat juga untuk Momentum Internet Najib Sadok. Dan Najib Sadok pun ada recommend kepada klien dia. Antaranya Nuraisa. Kita dapat job dengan Nuraisa melalui recommendation lah. So recommendation tu kat depan. So daripada daripada tu kita boleh tambah credibility yang kita bina. Uh, dan credibility tu termasuklah kita boleh pergi kat UST. Ni kita buat MOU. MOU ni ramai yang dapat, syarikat lebih kurang dalam 7 syarikat kot, 7 ke 10 syarikat dapat. Salah satunya kita lah. Yang lain dapat, salah satunya kita dapat MOU dengan UiTM untuk digital marketing. So kita di WIMPIAN ni ada student daripada digital marketing UiTM yang praktikal selama setahun. Itu yang kita dah sign MOU lah di UTI. So kita kita tambah lagi dengan dulu kita style macam tadi lah, kita letak logo-logo kat depan ni. Tak ada. Oh, tak ada sini. Logo-logo kat depan tu kita letak lah untuk tunjukkan credibility. Kita pernah buat job Siti Khadijah, Maybank apa semua. Itu penting untuk orang nampak lah. Orang kita ni dia nak tengok previous job. Macam kita masuk job government pun dia nak tengok jabatan mana yang dah awak buat kerja. Kalau kita buat jabatan Perdana Menteri, job yang gini-gini, dia orang akan mudahlah approve. Nak kalau yang jabatan yang kita begitu kecil. Macam dulu kita memang dulu dan sekarang pun kita pakai portfolio job lah. Kita letak job ni. Dan kita tunjuklah apa hasil kerja kita. Dari segi website, dari segi yang lain-lain pun. Yang mana boleh tunjuk, kita tunjuk. Lepas tu kita letaklah juga angka-angka ni macam pengalaman dalam bisnes, dalam industri ni. Berdaftar Sdn Bhd tu sampai sekarang, maksudnya bukan kata experience daripada kecil ke belajar coding ke belajar web design pada umur 12 tahun tu, tak. Kita set up web impian Sdn Bhd ni 2010 sampai sekarang 2024, alhamdulillah. Lepas tu daripada web impian tu sampai sekarang kita dah bina lebih 600 website yang aktif 100 lebih kot. Yang 400 tu mati lah. Lebih kurang 4,000 ada klien sebab kita ada servis lain lagi kita buat. Kita ada penghargaan industri lah. Orang untuk puji orang ni, bagi recommendation. Dan salah satunya yang ni, Bank Islam ni kita boleh partner lah. Bank Islam tengok kita punya tu, dia bagi offer partner.
So kita ada tugasan dengan apa, ada kata macam MOU lah, tapi tak bagi MOU lagi, dia bagi surat je. So kita ada lantik sebagai partner dia untuk promote band Islam. Lepas tu kita ada skor SME Corp dapat 3.5 bintang. Okay, okey lah. Maknanya kalau periksa tu dapat 70 lah, 70 markah. 70 markah lah lebih kurang. Darab 2, 70 markah. Markah penuh dia 5. Maksudnya pengurusan syarikat apa semua tu diiktiraf SME Corp. Kita ada kerjasama dengan UMK, program-program, beberapa program banyak dengan UMK lah. Dengan TNC dia dan rekan-rekan dia. Mesti tadilah kita ada MOU dengan uh, marketing. So kita letaklah apa-apa yang ada sebagai credibility. Jadi orang nak pilih, orang luar dia nak pilih kita tu, dia akan tengok benda ni. Dia nak bina benda ni tu ambil masa sikit, tapi at least kita simpan, kita bina sikit-sikit dululah benda cerita. So sikit-sikit tu sampai 10 tahun lah. So bila kita grow, bukan grow sangat lah, maknanya uh, kita diberi rezeki lebih, kita tambah tim lah. Tim yang betul akan membantu syarikat lah. Bantu tim ni maksudnya mereka yang bantu, saling membantu. Macam komuniti lah. Kita dalam buat impian ni, kita anggap tim kita sebagai komuniti, orang kampung. Jadi kalau jiran sebelah buat hal, bising, main gitar, uh, dia akan ganggu orang lain. Kalau dia tak function, sampah dia pun banyak, tak buang, rumah dia pun, jadi dia akan ganggu orang lain. Jadi dalam komuniti ni kena saling jaga-menjaga harmoni supaya yang A buat kerja dia, yang B buat kerja dia, yang C buat kerja dia, yang bos pun buat kerja dia, semua buat kerja dia. InsyaAllah hasil tu Tuhan bagilah. Kita hanya berusaha, Allah yang bagi hasil tu. Dan salah satu pinek uh, poin yang kuat lah dalam buat impian ni ialah bila kita ambil intern. Intern ni sebenarnya saya tanya Ya Muhammad MVM, pengasas MVM, Muslim Volunteer Malaysia. Sebab kita tahu pasal benda ni. Semua saya rasa tahu pasal intern, pernah jadi intern, yang mana grad apa semua pernah jadi intern. Tapi tak rasa intern ni penting. Jadi saya tanya Yang Muhammad, itulah mentor yang direct tu. Dia cerita lah intern ni macam mana, apa yang kita kena buat, macam mana nak apply. So pada 2018 kita start ambil intern. 2016 ke 2018. Saya tak ingat juga. Tapi kita start ambil intern. Dan bila kita ambil intern 2016, saya rasa start ambil intern ya 2016. Kita start ambil intern, uh, tak mudah lah ambil intern ni. Satunya kita kena ajar dia orang. Kita kena ada ability untuk ajar, dan kesabaran untuk tegur dia orang dan betulkan dia orang punya kerja-kerja supaya dia orang mahir. Sebab intern ni dia orang belajar dengan kita. Kita jadi macam tenaga pengajar kepada dia orang. Dan dia buat kerja tu adalah kerana bantu kita dan kita bantu dia untuk belajar. So benda itulah yang asas kepada intern. Dan asas tu membantu kita dalam mencari pekerjaan, menjadi staf yang baru. Sebab di Kelantan kita 2016 kita pindah daripada Bangi 2010 sampai 2016 saya dah pindah ke Kota Baru separuh. Lepas separuh hari dekat KL. Tim di KL, tim saya lah di KL, proyekkan waktu tu sentiasa berubah. Masuk kejap berhenti, masuk kejap berhenti. Jadi kita sukarlah untuk maintain. Jadi kekuatan tim ni penting untuk sukses dalam bisnes lah. So bila balik Kota Baru, diorang-diorang yang praktikal, yang bekerja, yang kita ajar ni, diorang maintain. Dia tak macam kat KL lah, selalu berubah. Jadi bila maintain, kita mudah nak buat perancangan, projek, planning. Kita takut lama pula. Okay. Last. Lepas tu, sukses kita bila dah team okay, orang yang boleh jaga customer service ada, semua. Ada orang dia, sebab kita tak mampu buat semua. Kita masa limited tu, 4 jam. Nak-nak bila dah ada anak apa semua. So, kita tak boleh nak push lah diri kita lebih. Apabila kita ada anak seorang, dua, tiga orang. Saya pula ada anak OKU seorang. So, dia punya masa tu dah limited lah. So, kita ada teknik. Bukan teknik lah, ini biasa je. Tapi macam mana kita nak buat tu, itu yang penting. Kita JV. Kita pernah JV dengan Akil Hazizan, Akil Tiger. Ramai lagi lah Full FB Ad. Kita tak pernah JV sebab dia tolong promote kita. Sebenarnya kita banyak tuan-tuan body lah kat dia orang. Dan banyak lagi kita tuan-tuan body dengan dia orang, hanya promote kita ni. Yang JV ni maknanya kita ada bayar, lepas tu dia bagi klien. Gitulah. Yang affiliate ni salah satu
konsep JV tapi dia lebih bersifat link. Dia tidak adalah dia tidak ada cua yang kena sign agreement, tak ada lah. JV ni kita tengok pada peluang lah. Kita ada beberapa JV lah yang kita buat. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. Yang media ada jadi. So JV ni penting. Affiliate dan collab ni satu strategi yang asas lah. Bila kita team dah okey, dah bukan okey lah, maksudnya cukup ada orang untuk jaga bahagian mana tertentu, kita kena tambah kerja, job. Jadi kita cara paling cepat dengan JV lah. JV, affiliate ataupun collab dengan orang-orang yang industri sama ataupun beza. So dengan JV tu kita lahirlah Daily Media. Daily Media ni bawah dia ada Daily Makan, Daily semua-semua tu, dan kita banyak job review, KOL. Dan KOL banyak JV lah sebenarnya. Kita JV orang tu, JV orang ini untuk buat program, untuk review. Yang ni yang Bank Islam punya JV yang kita, so kita dapat benefit sikit. So uh, program yang kita promote untuk Bank Islam ialah Al-Aufa. Mana-mana yang buka akaun Al-Aufa, dia boleh gunalah QR code ni, WMPM punya lah. So kita boleh dapat commission sikit dan ada branding yang kita boleh letak kat kita lah. Logo bukan branding, logo. So kita buat affiliate niaga ni pada 2019. Dan pada 2019 tu kita dah start affiliate niaga. Masa COVID tu Alhamdulillah dia orang ni buat yang terbaik lah. Dan lepas tu kita pun dah tak promote dah. Pada hari ni je kita nak start balik promote affiliate niaga. So kita siap buat satu cabaran lah affiliate niaga pada Ramadan ni hingga raya. Mana-mana yang boleh withdraw RM10,000. Dan sebelum ni pun ada yang withdraw lebih. Withdraw RM10,000, kita akan bagi 5 gram lah, 5 gram punya emas. uh, untuk top 10 lah, top 10 kita bagi 5 gram, top 3 kita bagi 10 gram. Ni yang kita buat. So apa yang kita buat sekarang ni, kita bezakan, kita ada pelbagai promotion. Kita sentiasa ada promotion untuk setiap musim perayaan apa semua. Ni salah satu promotion lah. Promotion kita ni yang pada affiliate, commission dia tu besar daripada biasa. Untuk beri salam kita bagi 50% commission. Untuk meniaga V2 yang reload kredit kita bagi 20% commission daripada reload dia orang. Ni reload pada bulan Ramadan ni lah. Ni yang ni yang kepada affiliate, yang ni kepada klien. Klien kita bagi promotion dan applicable juga kepada nak promote ni lah. So kalau affiliate nak promote, dia boleh promote promotion yang kita bagi ni. VIP deals. Okay, yang ni 50% untuk reload yang RM5,000, RM25,000, RM50,000 kredit, dia harga murah, separuh. Dia ada harga lagi, satu lagi yang mahal, yang 65%. Yang tu lagi murah. Mostly kalau klien besar dia akan ambil yang paling paling murah lah. 3 juta kredit, RM5,000 je. So tinggilah dia punya diskaun tu. So ni yang kita dah buat sekarang ni adalah untuk produk-produk yang kita dah buat. Website, mostly website yang recommend ni setakat ni offline. Maksudnya dia recommend klien, kita remark dia sebagai recommend, dan bila dapat payment semua kita bayar lah 50%. Kalau RM6,000, RM1,200. Kalau RM10,000 kita bagi RM2,000. Saya rasa web designer amal benda ni. Cuma domain hosting ni memang kena pakai affiliate, dan website ni kita akan adjust lah biarkan dia ada. Tapi kita tak fokus lagi pada website. Sistem SMS ni kita dah lama buat. Cuma percentage dia kecil sikit sebab dia punya margin dia makin menipis. Meniaga V1 dengan V2 margin dia Alhamdulillah okey. So kita boleh bagilah. Untuk office niaga yang tu tak berapa fokus. Yang kita fokus di bulan Ramadan bulan ni meniaga dengan beri salam. So dua-dua ni kita upkan dia punya commission. Dan commission ni dia boleh berubah. Bulan depan lepas habis raya, apa yang kita akan fokus kita akan upkan. Jadi adalah boleh promote yang mana yang sesuai dengan pihak tuan lah. Okay, so part ni saya dah habis. Saya buka soalan sikit lah, dan kalau ada nak tanya berkenaan dengan affiliate, kita nak minta team saya prepare lah sikit sebelum kita tutup program kita ni. Ada soalan nak tanya ke?
Kalau tak ada, kita minta Mazni untuk share pasal affiliate tu. Okay, untuk affiliate ni sementara saya punya team sediakan. Kita daftar melalui sistem WHMCS je yang kita pakai sekejap dulu lah. Okay, Mazni, boleh start. Okey, Assalamualaikum. Dengar kan? Dengar. Okey. Ni kita punya slide untuk affiliate niaga. Dia punya tutorial lah macam mana untuk menggunakan affiliate niaga punya link ni. Macam kita nak fokus untuk satu-satu produk ataupun grup. Dan juga macam mana untuk daftar lah. So, untuk utamanya, untuk daftar akaun affiliate ni, bagi yang belum daftar tu, kita ada buatlah, boleh pergi kepada affiliateniaga.com dan boleh klik saja button daftar tu. Kemudian kita punya form. Ini adalah page WHMCS yang mereka dulu isi ni, dan terus boleh klik register lah. Dan seterusnya bila dah login dan masuk ke akaun WHMCS, dekat atas ni kita boleh klik kepada button affiliate untuk kita akses kepada affiliate punya account. So untuk pertama kali tu boleh klik active affiliate account. Kemudian akan dapat paparan macam ni lah. So dekat sini dia ada paparan untuk berapa jumlah klik, sign up dan juga conversion. Dan ada juga kat bawah tu adalah your unique referral link. Yang mana itu dah affiliate punya link yang bagi tuan-puan untuk promote lah nanti. So untuk withdraw tu just boleh klik kat button bawah tu untuk kita request lah macam mana nak withdraw duit yang kita dah kumpul tu. So untuk Withdraw ni minimum dia adalah RM25. kena kena ada apa? Letak nombor akaun lah. Ada yang affiliate sebelum ni tak ada letak nombor akaun. Kita kena contact balik. Nombor akaun bank Okay, tak. okay. Okay. Seterusnya ni kita pergi kepada bahagian panduan untuk generate link affiliate direct. Yang mana tak nampak. Tuan nampak ke? Dokumen Uh, kita akan bagi. Cik. Dokumen kita akan bagi. Jadi saya just go through je. Ah, Okay, untuk dekat sini kita ada panduan untuk generate link affiliate direct yang mana kita nak promote untuk satu-satu grup produk ataupun spesifik produk. Yang mana dekat sini kita bagi contoh copy sahaja link, unique link affiliate tu, kemudian copy kita ada sediakan beberapa series lah. Kita ada sediakan dah group ID. So, kalau nak promote untuk SMS Niaga, Meniaga tu boleh salam, boleh just copy je group ID ni dan juga boleh masukkan lah. Sekejap lagi saya tunjuk contoh dia. Dan ini adalah dia punya produk, spesifik produk. Kita ada bagi list lah dekat sini nanti. Okay. Untuk promote, contoh saya bagi contoh untuk promote grup produk SMS Niaga, kita boleh pergi kepada ni adalah saya punya WSMC account contoh. Okay, boleh klik saja bahagian affiliate. Tuan-puan boleh copy link yang dia bagi kat bawah ni. Okay, untuk yang ni kalau puan-puan nak pakai shortener link, kita ada sediakan go.my, boleh saja register dan dia terus approve lah. Okay, untuk kat sini just copy je referral link dekat destination URL tu. Kemudian kita ambil group ID yang dah bagi. Okay. Kita hanya paste saja kat sini. So dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi macam ni. Nanti dia akan terus pergi dekat group spesifik tu lah. So jangan boleh klik je untuk proceed. Kemudian boleh copy link.
Okay. Sekarang saya punya klik adalah hanya 36 klik. So, saya copy link tadi. Saya akan letak baliklah kat sini. So, tuan-puan boleh promote saja link ni. Kalau ada orang tekan, dia akan terus pergi ke page ni lah. So, dia akan pergi dekat sini. Dia akan terus pergi dekat sini lah. So, kalau customer tu klik saja dan continue, dia akan terus masuk lah. So, untuk pastikan tu, dekat sini dia akan naik lah dari 37 total. So, klik tu dah ada satu orang klik. Dekat Go.my ni juga, tuan-puan boleh check lah sama ada link tu ada orang klik atau tak. Sama juga untuk kalau nak pergi ke product ID, just copy yang ni dan letak kat belakang. So far ada apa-apa soalan ke? Jadi affiliate ni kita letak semua produk kita dalam sistem affiliate ni. Kalau untuk beri salam apa semua tu dia ada juga di sistem berisalam.com. Cuma kalau nak promote memang kena promote ke sini. Dia orang buat bayaran kat sini. Baru akan detect affiliate dan commission akan detect lah. Dan pihak tuan boleh juga tambah offer-offer daripada pihak tuan lah. E-book ke apa untuk menarikkan dia orang ni untuk untuk subscribe ataupun add to cart bawah tuan lah, pihak tuan. Itu penting jugalah. Jadi panduan ni kita akan bagi dan boleh tanya lagi, dan the next kita akan cerita sikit, saya nak share benda ni. The next